Tuan apa-apaan sahabat-sahabat, hari ini kami nak kongsi satu FAQ yang biasa banyak prospek Nutribus tanya. Boleh guna Nutribus untuk pokok indoor tak? Sebenarnya boleh, dan ini adalah cara selamat dan praktikal dengan aplikasi Nutribus. Menjaga pokok indoor memang seronok, rumah nampak hidup, udara rasa lebih segar dan ada kepuasan bila tengok tahun baru keluar. Tapi bila sampai bab semua produk pokok dalam rumah ramai jadi lagu-lagu kerana banyak yang ada bad experience, pengalaman yang negatif dengan semua booster spray ini kerana kadang-kadang daun terbakar dan sebagainya. Jadi antara soalan yang paling kerap ditanya ialah, Nutribus boleh guna untuk pokok indoor ke? Selamat tak? Jawapannya boleh dan ya betul, selamat asalkan digunakan dengan cara yang betul. Jadi betul sekali. Kenapa pokok indoor perlukan sokongan berbeza? Pokok indoor hidup dalam keadaan yang agak berbeza berbanding dengan pokok di luar di kawasan lapangan. Kerana dalam rumah indoor, pengudaraan terhad, cahaya tidak sentiasa konsisten, media basuh cepat penat. Dia tak macam dengan jenis tanaman yang kita tanam terus dalam tanah, dan pokok pun jarang kena hujan semula jadi. Sebab itu walaupun nampak elok dari luar, pokok indoor muda di mana daun jadi pucat, kusam, pertumbuhan perlahan, nampak hidup tapi tak cantik. Dalam situasi ini, sokongan ringan dan konsisten biasanya lebih sesuai berbanding dengan lawatan agresif. Jadi untuk Nutribus dengan pokok indoor, kenapa ia sesuai? Pertama sekali, untuk makluman, Nutribus ialah biostimulan foliar organik ready to spray yang digunakan melalui semburan daun. Untuk pokok indoor ini ada beberapa kelebihan praktikal. Pertama sekali, selamat digunakan dalam rumah. Formulasi Nutribus dielakkan untuk kegunaan hobi dan rumah, menjadikannya sesuai digunakan di ruangan tertutup kerana dia suasiap hancur dan kita masuk dalam botol 500 ml. Jadi sangat handy, sangat senang simpan, senang angkat, tak berat, dan yang paling penting ialah dia tak ada bau busuk. Jadi dia pun tak perlu katakan kita nak buat suketan dan pancuran sebagainya. Jadi dengan semburan halus, mist spray dan jumlah terkawal, ia tidak mengganggu persekitaran rumah. Dan yang paling penting, kalau katakan rumah kami ada anak bulu, oyen dan sebagainya, selamat untuk haiwan peliharaan. Contoh bagi pemilik kucing, ataupun mereka yang ada hamster, ada haiwan kecil, isu keselamatan ni memang penting dan kami titik beratkan. Nutribus sesuai digunakan dalam rumah yang ada haiwan peliharaan. Sebagai langkah tambahan, ini sekadar tips sajalah. Jadi sahabat-sahabat boleh sembuh ketika haiwan berada di bilik lain. Lebih kepada langkah berjaga-jaga, bukan keperluan wajib. Jadi cara guna Nutribus untuk pokok indoor, jadi secara ringkasnya ialah kita untuk kegunaan indoor, prinsipnya ialah kurang tapi konsisten. Jadi kita konsisten spray tapi jangan basah sangat, jangan katakan kita sembuh sampai berlebihan sehingga menitis. Jadi kita sembuh halus, sembuh sekadar lembab pun sudah cukup. Jadi kalau boleh kita pastikan pengudaraan yang baik, buka tingkap atau kipas perlahan-perlahan. Dan kalau katakan kita kadang-kadang kita spray dekat mungkin Nutribus tu kena lantai atau pasukan, jadi kita lap sajalah. Ini lebih kepada langkah berjaga-jagalah. Okey, dan satu soalan lagi ialah kekerapan semburan. Indoor plant dengan outdoor plant ni dia beza sikit. Jadi untuk indoor plant kita tak perlu spray begitu banyak. Jadi kita spray mungkin once a week, satu kali seminggu, ataupun setiap 2 minggu kita spray sekali pun sudah cukup. Jadi ia tak perlu sembuh kerap untuk indoor plant. Dan Nutribus ini dia bukan baja semata-mata. Dia ada satu booster berasaskan biostimulan. Jadi biostimulan ini dia bekerja secara sokongan berperingkat. Bukan quick fix, bukan lawatan segera. Ia lebih kepada kita adjust balik apa yang berlaku dalam pokok itu supaya ia akan bertindak lagi baik. Jadi approach ini untuk Nutribus yang sebanco ini kan, dia memang sesuai kalau katakan kita yang orang sibuk kerja banyak dekat, tapi masa sama kita nak pokok dalam rumah tu nampak segar, cantik, subur, ini memang sesuai. Dan katakan mereka yang ada sikit
tanaman hiasan dalam apartmen, kondominium. Jadi pun boleh sesuai guna, ataupun mereka yang nak rutin ringkas tanpa stres, tak nak baja lumit-lumit. Jadi yang simple-simple punya Nilribus pun sudah okey. Jadi antara pokok indoor yang biasa selasi dengan Nilribus, antara beberapa lah, ficus, monstera, money plant dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya, Nilribus boleh guna untuk indoor plant, selamat dan praktikal. Jadi kita pun tak payah katakan rasa guna Nilribus ini adalah satu kerja rumit, kerana ia memang sangat senang guna. Jadi secara kesimpulannya, kita tanam tanaman indoor adalah untuk kita healing, relax. Jadi memang menjaga pokok indoor ini sepatut memberi rasa tenang dan bukan untuk tambah kerja. Jadi bila pokok dijaga tanpa paksaan, perubahan kecil seperti daun lebih segar, pertumbuhan lebih stabil akan datang dengan sendiri. Jadi kalau sahabat-sahabat ada tanam pokok dalam rumah dan mahukan penjagaan yang ringkas, selamat dan tak memeningkan, approach ini dengan aplikasi Nilribus memang kita design untuk gaya hidup hobi rumah. Itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.